Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid. Okey, hari ini kita akan mengenali topik dan juga belajar tentang topik gerak balas terhadap rangsangan. Sebelum kita pergi lebih lanjut tentang topik ini, marilah kita sama-sama meneliti situasi-situasi di bawah. Situasi 1. Garam dah letak, sos dah letak. Kejap lagi dah boleh makan ni. Kamal, kejap lagi kita makan ya. Baik ibu. Ibu masak apa tu? Sedapnya bau. Situasi kedua. Situasi kedua adalah situasi di mana seorang kanak-kanak perempuan sedang berjalan di taman bunga. La 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 la. Cantiknya bunga ros ni. Saya nak petik lah. Ash! Sakitnya. Aduh, ada duri lah. Dan seterusnya, kita lihat situasi ketiga. Oh, pucuk. Ni kilat lah. Aduh, nak tutup tingkap ni. Nak hujan. Aduh. Itulah mereka merupakan semua situasi yang melibatkan gerak balas dan juga rangsangan. Alright, murid-murid. Mari kita lihat sedikit penerangan tentang gerak balas dan juga rangsangan. Alright, okay. Gerak balas adalah cikgu, kita akan mulakan dengan rangsangan terlebih dahulu. Sebab gerak balas adalah yang terhasil selepas rangsangan. Alright, topik hari ini kita akan mengenali tentang rangsangan dan juga gerak balas. Okey kelas, rangsangan merupakan perubahan yang berlaku dalam persekitaran kita. Okey, maksud perubahan di sini ialah perubahan ataupun sebarang keadaan yang lain daripada keadaan biasa yang kita alami. Sebagai contoh, situasi awak berada di rumah dalam keadaan yang dalam keadaan udara yang tiada bau, udara pagi yang segar. Tiba-tiba udara tersebut berubah kepada suasana udara yang berasap. Jadi, perubahan tersebut yang dipanggil rangsangan. Dan udara yang berasap itu adalah rangsangan yang dimaksudkan. Okey, selain daripada itu juga, awak boleh cuba aplikasikan perubahan-perubahan ini yang berlaku daripada keadaan normal yang awak alami. Alright, seterusnya mari kita lihat tentang gerak balas. Gerak balas ialah tindakan yang awak lakukan terhadap rangsangan. Sebagai contoh, kita lihat situasi udara tadi, di mana udara bersih tadi bertukar menjadi udara yang berasap. Anda terbau asap dan terus menutup hidung dengan tangan. Cikgu salah eja di sini ya. Patutnya hidung bukan hidup. Tutup hidup meninggallah dia. Salah eja pula di sini. Tapi tak apa. Menutup hidung kat sini ya. Anak-anak maaf cikgu silap eja. Okey. So, kita menutup hidung dengan tangan. Okey, perbuatan awak menutup hidung tersebut, itulah kita panggil gerak balas. Okey, murid-murid, cuba kita ingat kembali situasi yang yang cikgu mainkan peranan semasa di awal kelas sebentar tadi. Situasi pertama, agak-agak situasi di mana? Situasi di rumah mungkin?
ataupun situasi di dapur kan. Okey, seorang ibu sedang masak dan anaknya sedang menonton TV dan anaknya terbau masakan ibu. Jadi rangsangan di sini adalah bau masakan tersebut. Di mana tiba-tiba anak Kamal terbau makanan yang dimasak oleh ibunya. Dan terus dia tindakan yang dilakukan oleh Kamal, dia terus cakap, sedapnya bau. Sebab apa? Gerak balas itu adalah hasil daripada rangsangan bau yang diterima oleh Kamal. Okey, sebab rangsangan tadi diterima oleh deria bau Kamal, iaitu melalui hidung. Okey, kita lihat situasi kedua, iaitu situasi di taman bunga. Siti sedang berjalan di taman bunga dan cuba memetik bunga ros. Dan tiba-tiba tangan Siti tercucuk duri. Dan semasa tercucuk duri tersebut, apa tindakan Siti? Terus mengangkat tangannya dan merasa sakit. Itu adalah gerak balas yang berlaku dan juga rangsangan yang berlaku. So, dalam situasi Siti berada di taman bunga ini ialah rangsangan yang berlaku di sini ialah tersentuh duri ataupun duri tajam itu sendiri, dan gerak balas ialah merasa sakit dan juga mengangkat tangan daripada duri tersebut. Itu adalah gerak balas. Okey, situasi yang ketiga adalah Suci sedang berada di dalam bilik. Tiba-tiba dia terdengar bunyi kilat, bunyi guruh yang terlalu kuat dan dia terus terkejut. Jadi rangsangan di sini ialah yang membuatkan Suci terkejut ialah bunyi guruh dan gerak balas yang berlaku pada Suci adalah terkejut. Okey. Sebenarnya murid-murid, gerak balas ini adalah hasil daripada rangsangan yang diterima ataupun kesan daripada rangsangan yang diterima oleh deria kita. Seperti situasi satu sebentar tadi yang cikgu ceritakan tadi, di mana Kamal terhidu bau makanan kan. Okey, bila Kamal terhidu bau makanan, dia terus terhidu bau makanan dan terus cakap kat mak dia, sedapnya bau kan. Okey, Kamal menghidu bau makanan melalui apa kelas? Melalui organ yang mana? Melalui deria yang mana? Melalui deria bau tapi melalui organ hidung. Betul tak? Alright. Okey, kita tengok situasi lain. Kita tengok situasi lain yang melibatkan rangsangan yang diterima oleh deria. Okey, sebagai contoh, waktu pagi awak nak bangun pergi sekolah ataupun awak bangun nak pergi mana-mana lah, sejak pagi awak bangun mesti awak akan set jam loceng ataupun alarm. Okey, rangsangan yang diterima semasa waktu pagi sebelum awak bangun tu yang menyebabkan awak tersedar dan bangun daripada tidur adalah rangsangan dalam bentuk bunyi. Itu bunyi jam tersebut. Okey, bunyi yang didengar adalah menggunakan organ telinga. Dan organ telinga ini menyebabkan bunyi tadi diproses dan dihantar pada otak awak dan awak akan terus tahu apa perlu dibuat. Otak akan gerakkan badan awak untuk bangun dari tidur. Dan perbuatan bangun dari tidur itu tadi adalah merupakan gerak balas yang berlaku kesan daripada rangsangan bunyi tersebut. Seterusnya kelas, kita lihat jalan cerita seterusnya. Okey, lepas dah bangun kan, awak dah dah bangun, dah menggeliat kan. Lepas tu awak masuk bilik mandi, gosok gigi apa semua. Lepas ni buka shower, buka air nak mandi. Dan waktu awak siram badan awak tu dengan air, apa perasaan? Apa awak rasa? Pagi-pagi kalau siram dengan air biasa, mesti akan rasa sejuk. Okey, rasa sejuk tersebut diterima oleh bahagian mana yang menerima yang rasa yang keadaan sejuk tersebut? Adalah bahagian kulit awak, iaitu melalui sentuhan air tersebut dengan badan awak yang menyebabkan kulit awak merasa ia sejuk. Bila badan awak merasa sejuk, terus awak akan menggigil. Itu adalah tindak balas badan awak ataupun gerak balas badan awak terhadap keadaan sejuk itu tadi. Okey? Okey, seterusnya lepas dah mandi, awak dah pakai baju, dah siap-siap uniform sekolah apa semua. Lepas tu,
Awak pergi ke dapur. Pergi ke dapur, ada nasi goreng. Awak belum makan lagi. Ada nasi goreng yang ibu awak dah dah siap masak. Lepas tu awak terhidu bau nasi goreng tersebut. Sedapnya bau nasi goreng ni. Okey, bau nasi goreng itu adalah satu bentuk rangsangan yang di mana awak menggunakan organ hidung untuk menghidu bau nasi goreng tersebut. Dan tindak balas awak, terus awak cakap, sedapnya bau nasi goreng itu, dan menyebabkan satu lagi, awak tidak sabar untuk makan. Itu adalah gerak balas yang berlaku daripada rangsangan. Okey, selepas tu, dah siap makan, awak nak minum air. Sekali, air yang awak buat tu, air yang ibu awak sedia tu, mungkin terlalu manis ataupun tawar, tak ada rasa gula. Tu rangsangan yang menyebabkan awak rasa air itu tawar adalah, ataupun air itu terlalu manis adalah lidah melalui organ lidah. Okey, rangsangannya adalah rasa air tersebut. Okey, rasa air tersebut dirasa oleh lidah. Dan terus awak gerak balas dia, terus awak akan cakap pada ibu, kenapa air ni terlalu manis, ataupun ibu air ni tawar. Itu adalah gerak balasnya. Ataupun tak kisah sama ada orang merungut seorang ke kan, itu tak kisah. Itu adalah gerak balas. Maksudnya apa yang saya cuba jelaskan di sini ialah gerak balas ni merupakan perbuatan ataupun apa yang berlaku selepas rangsangan yang awak terima. Macam air tadi yang awak minum, air, rasa air tadi adalah rangsangan, dan gerak balas awak sama ada awak suka ataupun tidak, itu adalah gerak balas. Okey, seterusnya atau dah siap makan, nak pergi pakai kasut kan. Lepas tu sekali ruang tamu lampu terbuka. Okey, lampu tak switch off. Lepas tu awak terus silaunya. Itu adalah yang rangsangan yang diterima oleh organ mata. Okey, rangsangannya adalah dalam bentuk cahaya lampu tersebut lah. Okey, cahaya lampu tersebut merupakan rangsangan, dan yang menerima, organ yang menerima rangsangan tersebut adalah mata, dan perbuatan ataupun gerak balas dia mungkin awak akan tutup mata awak sambil berkata silaunya kan. Biasanya macam itulah. Kalau gerak balas awak itu bergantung pada kesesuaian lah. Takkan nak awak rangsangan dia cahaya lampu yang silau, awak melompat ke girangan pula, macam tak sesuai dengan gerak balas tu kan, dengan gerak balas dengan rangsangan tersebut. Okay, so cikgu harap murid-murid faham tentang konsep gerak balas dan juga rangsangan. Rangsangan ni adalah perubahan yang berlaku dalam persekitaran kita, dan gerak balas adalah perbuatan ataupun situasi yang awak berikan terhadap rangsangan tersebut. Maksudnya reaksi awak, apa badan awak akan buat terhadap perubahan tersebut, terhadap rangsangan tersebut. Okey kelas. Okey, untuk pengetahuan awak, ini adalah ciri-ciri yang berlaku ataupun ciri-ciri benda hidup. Itu rangsangan dan gerak balas. Okey, seterusnya kelas kita akan lihat sedikit kepentingan gerak balas. Okey, bayangkan awak tak ada gerak balas. Okey, cikgu bagi satu situasi di mana awak nak lintas jalan. Okey, awak nak lintas jalan. Lepas tu kereta ada datang dari jauh, dah hampir dengan awak, dia ada hon kereta tu kan. Tapi kalau awak tak ada gerak balas, apa yang akan berlaku? Awak kena langgar sebab awak takkan lari daripada kereta tersebut. Okey, awak takkan memberi tindakan ataupun melakukan tindakan terhadap bunyi kereta yang awak dengar tadi. Itu pentingnya gerak balas. Okey, ia adalah untuk memastikan keselamatan awak juga. Okey, sebab tu kita diciptakan, manusia diciptakan dengan gerak balas dan juga kebolehan untuk mengesan rangsangan tersebut. Okey, seterusnya situasi kedua. Kita macam Siti, siapa yang duduk apartmen kan. Okey, bayangkan rumah tingkat bawah kita terbakar. Bayangkan kita menerima rangsangan tersebut, itu bau asap terbakar dan kita lihat asap berkeput-keput. Tapi bayangkan jika awak tidak ada gerak balas.
awak tengok je aku tu. Awak biar je asap tu masuk dalam hidung awak. Itu akan berlaku pada awak. Dan awak mungkin akan terbakar bersama-sama dengan rumah tersebut. Itu adalah pentingnya gerak balas. Okey. Seterusnya, situasi seterusnya dalam keadaan mana-mana waktu pagi ataupun waktu orang balik kerja kan. Keadaan terjam. Okey, kadang-kadang mungkin awak dalam kereta ke tengah neraka ataupun awak dalam kereta bersama dengan parent awak. Okey, nak balik rumah. Lepas tu tiba-tiba ada ambulans lalu. Ambulans nak lalu kan. Okay, awak rangsangan dia, awak dah dengar bunyi ambulans tersebut. Mungkin dah lihat dekat cermin sisi kereta, ambulans tu nak lalu, tengah on the way, tengah datang. Tapi jika tidak ada gerak balas, kereta awak tetap akan berada di situ. Okay. So kepentingan di sini adalah gerak balas ni memberi, kalau awak dengan jika ada gerak balas yang betul, bila awak dah lihat situasi ambulans tadi, mungkin ayah awak akan gerakkan kereta ataupun pusing kereta ke tepi untuk beri laluan kepada ambulans. Jadi situasi di sini, situasi cikgu disebut sini, gerak balas adalah memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan awak. Okey kelas? Ingat tu. Okey, cikgu rasa topik itu sahaja untuk pada hari ini. Cikgu tak nak bagi terlalu banyak input, nanti opening. Okey, tak apa. Nanti kita akan proceed the next coming classes dengan tabiat ataupun perbuatan yang boleh menyebabkan gerak balas awak terganggu. Maksudnya akan menyebabkan awak tak ada respon ataupun tak ada kesan pada awak. Rangsangan tu tidak memberi kesan pada awak. Okey, itu tak apa, kita akan lihat pada minggu hadapan. Alright kelas, cikgu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Cikgu minta maaf kerana tidak dapat bersama-sama untuk Google Meet. Okey, insyaAllah pada masa yang akan datang, kita akan sama-sama berada di dalam Google Meet. Alright class, thank you so much.